Sejak bila lagi buat apa tu panggil besi? Ada panggil tengah besi kan? Sejak bila lagi? Dia mula-mula kalau kita panggil ke sini dari tahun 90 ni. Sebenarnya. Oh, jadi mana sebenarnya tu dah kira start mula sini ni? Tak mula dari kawasan. Oh, kawasan ni. Oh, masa tu dari kawasan ni berapa orang hak buat pertukangan ni? Mana kerja kan? Orang. Tapi selama semenjak dimula sampai kala ni tak ada orang suka nak tanya khabar, nak belajar. Sukarnya untuk menjadi seorang tukang atau pandai besi. Sekalipun minat berkobar-kobar, tetapi jika tiada usaha ke arah itu, minat yang tinggi menggunung tidak akan dapat digapai. Jelaslah dalam konteks ini, jika ada minat terhadap bidang tersebut, usaha yang berterusan seperti mencari guru dan pakar di bidang tersebut terpaksa dilakukan. Jika tidak, minat tersebut tidak akan ke mana. Sejak dulu negeri Kelantan telah melahirkan ramai tukang dan pandai besi untuk menunjukkan masyarakat negeri ini kaya dengan hasil seni. Seni pertukangan khususnya yang melibatkan besi dan pembuatan senjata tradisional Melayu diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi seterusnya. Walaupun generasi yang mewarisi bidang berkenaan telah ramai yang menghadap ilahi, namun generasi seterusnya masih wujud dengan kepakaran terkini yang menggunakan teknologi terbaharu, walaupun ada juga peralatan untuk membuat dan menghasilkannya masih konsep lama. Salah seorang tukang yang juga dianggap pandai besi, Zakaria Mat Saleh atau Pak Ya dari Kampung Hutan Mala, Pasir Mas Kelantan adalah generasi seterusnya yang sempat ditemui wartawan Sera TV yang bersedia berkongsi pengalamannya sebagai tukang dan pandai besi. Ketika zaman mudanya yang masih bujang berusia kira-kira 25 tahun, beliau sering mengambil kesempatan yang ada untuk melihat dan meninjau tukang-tukang besi di Kampung Becah Kelubi, Pasir Mas Kelantan yang dapat menghasilkan senjata tradisional Melayu terbaik. Dia mengambil peluang itu untuk melihat bagaimana tukang-tukang besi tersohor dapat menghasilkan senjata berkenaan setelah timbul minat yang tidak dapat ditahan-tahan lagi. Katanya, melihat bagaimana tukang-tukang besi mahir dapat membentuk besi menjadi senjata yang diinginkan, seolah-olah dirinya boleh melakukannya asalkan meneruskan usaha ke arah itu tanpa jemu. Sebagai langkah pertama, dia akan mendapatkan beberapa batang besi yang boleh dibuat senjata itu, dan apabila pulang ke rumah, dia akan melakukannya sendiri sebagaimana yang dia melihat tukang-tukang besi yang berjaya menghasilkan senjata-senjata yang dimaksudkan. Pada masa itu, dia hanya mempunyai sebuah basikal cabuk sahaja untuk membawa besi-besi yang diperolehnya itu untuk dibawa ke rumah. Menurutnya, dia bermula bertukang besi pada tahun 1975 di kampung asalnya, Kampung Becah Kelubi. Ketika usianya meningkat 26 tahun, dia merantau ke Kampung Kuala Hau, Temangan, Machang, Kelantan pada tahun 1977. Dia menetap di kampung itu sehingga mendirikan rumah tangga dengan gadis di kampung itu yang juga isterinya sekarang, sambil membuka bengkel kecil-kecilan di kampung tersebut. Setelah agak mahir dari apa yang dilihat dan dihasilkannya, pada tahun 1996 dia kemudiannya keluar dari kampung tersebut bersama isterinya, lalu mendirikan rumahnya sendiri di Kampung Hutan Mala, Pasir Mas Kelantan sebagaimana sekarang. Katanya setelah beliau berpindah ke Kampung Hutan Mala ini, tiada bersaing sebagai tukang besi, malah tiada pihak yang bertanya khabar untuk belajar sebagai seorang tukang besi. Jadi bermakna beliau seorang sahaja pengusaha dan tukang besi di kampung ini. Katanya dia hanya menghasilkan beberapa jenis peralatan dan senjata yang sering digunakan oleh penduduk setempat sahaja, seperti pisau menoreh, sadat, golok, parang dan kapak.
Seperti senjata kapak, dia tidak begitu memberikan penekanan dan dia menghasilkannya atas permintaan yang tidak seberapa, yang hanya digunakan untuk menebang kayu dan memotong tulang. Bahkan menurutnya, senjata pisau untuk tujuan menyiap daging juga sebagaimana kapak tidak diberi penekanan khusus. Ini kerana untuk membuat pisau perlukan besi yang nipis dan memerlukan 2 tenaga kerja. Jadi jika tenaga kerja hanya dia seorang, tentunya tidak berkesempatan untuk membuatnya jika tempahan untuk senjata lain begitu menggalakkan. Ditanya ke mana besi-besi yang telah siap dijadikan alat itu dipasarkan. Beliau menjelaskan, dia tidak pasarkan senjata-senjata yang telah disiap itu ke mana-mana tempat. Ini kerana apabila telah siap, pemiliknya akan datang sendiri untuk mengambilnya. Ia lazimnya akan menyiapkan segera segala tempahan apabila bekalan bahan mentah yang besi ada dan cukup untuk dihasilkan. Menurutnya, harga yang beliau jual kira mampu beli. Misalnya bagi pisau menoreh yang telah siap untuk digunakan, beliau menjual dengan harga RM35 sebilah, manakala sadat pula berharga RM60 dan golok RM60. Katanya, dia memperolehi pendapatan mencecah kira-kira RM1,000 sebulan hasil pertukangan besi. Manakala soal modal di peringkat awal, dia mengusahakan bidang berkenaan tidaklah begitu banyak sangat. Kira-kira RM2,000 modal awal yang diperuntukkan untuk tujuan itu untuk membeli bahan mentah iaitu besi. Pendapatan dari hasil kerja yang diperolehnya itu disimpannya untuk membeli peralatan lain secara sedikit demi sedikit. Tentang sesetengah peralatan untuk menghasilkan senjata itu, ada di antaranya yang dia buat sendiri. Malah pada satu masa, dia terpaksa keluarkan modal kira-kira RM10,000 untuk membeli peralatan yang lebih sesuai dengan banyaknya tempahan yang diterimanya. Soal modal baginya tidaklah begitu banyak sangat jika dibuat dan membeli peralatan secara berhemah dan menyimpan sedikit demi sedikit. Namun, dia terpaksa mengeluarkan modal kira-kira RM2,000 untuk tujuan itu. Tentang mesin dan peralatan untuk bertukang, beliau membuatnya sendiri. Namun, walaupun ada sebahagiannya yang dibuat sendiri, modal untuk membeli peralatan berkenaan berjumlah kira-kira RM10,000. Menurutnya, kebanyakan bekalan besi beliau dapatkan dari pengusaha besi di Tanah Merah. Soal besi tidak perlu risau kerana bekalannya agak terjamin. Beliau juga ada menerima besi dari sub motor. Ini kehendak orang yang menempahnya. Beliau terpaksa siapkan sebagaimana yang diminta. Pak Ia menambah tentang minatnya sebagai tukang besi bermula sejak zaman kanak-kanak lagi. Jiwanya memang tidak dapat ditahan lagi jika dia berjaya sebagai seorang tukang besi, kerana itulah idamannya jika dia telah meningkat dewasa nanti. Sudahnya, cita-citanya itu termakbul juga sehingga dapat pula mewujudkan bengkel pertukangan besi sendiri di rumahnya sekarang. Katanya, dalam keluarga beliau, hanya beliau seorang sahaja yang berminat terhadap kerja-kerja besi ini. Sebab itulah dengan kenakalan beliau ketika zaman kanak-kanak suka mengetuk besi sehingga ternyata menjadi tukang besi apabila telah dewasa. Katanya menambah, ketika dia di peringkat bertatih untuk mencuburi bidang tukang besi, ketika itu dia hanya menggunakan 2 tukul. Salah satunya tukul kecil sebagai pengetuk dan tukul besar pula sebagai pelapik lalat yang akan diketuk. Sehinggalah pada satu masa, dia dapat membeli peralatan tersebut sendiri melalui simpanan wang hasil dari kerja-kerja pertukangannya selama ini. Beliau tak pernah belajar di sekolah kerana minat dan terlalu menumpu kepada bidang besi. Tapi jelaslah dengan hanya bertukang pun, kejayaan akan dapat dicapai sekalipun tidak pernah duduk di bangku persekolahan. Membicarakan tentang pembeli pula, menurutnya, lazimnya pisau menoreh biasa dibeli oleh penoreh-penoreh dari estet Kuala Hau, Temangan, Macang. Ditanya kenapa pembeli dari Kuala Hau sedangkan tempat itu agak jauh jika dibandingkan dengan kediamannya sekarang. Beliau menjelaskan pada tahun 1977 dia ke kampung itu dan setelah mendirikan rumah tangga dengan gadis di kampung itu, dia membuka bengkel tukang besi secara kecil-kecilan. Sejak itu, penoreh-penoreh dari kampung itu
mengenalinya dan tentulah peralatan menoreh akan ditempah darinya disebabkan dia pernah berbakti di kampung isterinya itu. Ditanya tentang jumlah pembeli pula, dia sebenarnya tidak memberikan perhatian tentang jumlah yang dimasukkan, asalkan ada tempahan ia akan menyegerakan tempahan itu. Tetapi jika dihitung sejak dia membuka bengkel sehingga hari ini, dianggarkan melebihi ribuan orang yang pernah menempah senjata tersebut darinya. Ada di antara pembeli itu datangnya dari Terengganu, yakni tidak melebihi 10 orang. Mereka yang datang biasanya akan membelinya secara borong, kemudiannya menjual kepada pembeli di sana pula dengan harga pasaran semasa. Menurutnya lagi, lazimnya bagi pisau penoreh yang dijualnya dibeli oleh lelaki. Namun, bagi penduduk di kawasan kampung hutan Mala itu, ramai pembelinya di kalangan wanita kerana kebanyakan penoreh di kawasan itu terdiri daripada kalangan wanita. Walaupun tidak dinafikan, ada juga di kalangan lelaki yang turun ke ladang bersama isteri masing-masing. Tentang komen pembeli pula terhadap barangan yang dihasilkannya agak baik dan sempurna berikutan, dia menghasilkan barangan berkenaan dengan agak cermat supaya menepati kehendak pembeli.